Ji Sulong, terima kasih Tuan banyak kongsi ilmu. Thank you for your service. Welcome. Salam Tuan. Tuan punya app kena hack ke? Sebab ada kena hack dah 3 minggu dah. So lupakan. Tolong unfollow yang tu. Bukankah Syah Tuan pencen askar umur berapa? Saya pencen, saya macam ni. Saya masuk askar selepas daripada SPM. Lepas SPM saya kerja kilang. Kuat sangat ke lagu? Pelan sikit lah. Saya masuklah askar lepas SPM. Macam-macam benda lah saya buat. Kan? Saya buat apa ni? Buat sawah. Saya kerja kilang, 3 kilang. Lepas SPM dululah, 3 kilang. Teruk tu. Melompat-lompat kilang. Benda ni sebulan, lepas tu itu 2 minggu, lepas tu sebulan pula. Ambil pengalaman, lepas tu pergi berlakon filem pula. Lepas SPM, sebab waktu saya tingkatan 5, saya dah jadi guru silat. Jurulatih silat gayung. Jadi pergi berlakon tu cerita pendekar Kelana, pendekar sebutan hitam. Sebutan hitam, pendekar Kelana je ada sikit. Itulah waktu tu. Waktu tu. Jadi kau tengok cerita sebutan hitam tu, saya ada dalam tu. Tapi sebagai orang jahat lah, tak jadi hero. Kan? Salam Tuan, lawa kumis Tuan. Nak bubuh misal-misal tak boleh. Tuan kenal tak? Kenal Norizan? Saya biasa. Saya ni nama orang payah nak ingat. Tengok muka memang saya ingat. Kan? So itulah. Lepas tu saya masuk askar, lepas tu saya pencen. Sebab tentera ni bila dia kalau pegawai, dia ada umur untuk bersara dan dia ada khidmat. Kan? Bila dia berkhidmat tu lebih daripada 20 tahun, dia dah boleh minta untuk bersara. Pencen lah. Bahasa mudah pencen. So saya dah berkhidmat 25 tahun. Saya fikir-fikir tak payah cukup tu, bersara lah. Kan? Dah sampai masa saya nak berkhidmat pada rakyat pula. Tu cerita dia. Kan? Kalau untuk peringkat bawah, private dan korporal sarjan semua ni, kan? Dia boleh ni. Dia kerja sampai 21 tahun je. Kenapa tentera dia bekerja 20 tahun, lepas tu dia boleh pencen? Awalnya tentera pencen, umur 40-an dah pencen. Nak tahu kenapa? Nak tahu kenapa? Nak tahu tolong komen nak. Saya bagi jawapan. Sebab polis kerja sampai umur 55, 60. Kan? Askar umur 40 lebih dah boleh pencen dah. Kenapa? Itu soalan dia. Kan? Ataupun jabatan lain semuanya boleh kerja, kena kerja sampai 50 tahun, 60 tahun, lepas tu baru boleh pencen. Kan? Kenapa askar kan? Dia umur 40, lepas tu dah boleh pencen. 42 dah pencen dah bersara dah makan duit pencen. Okay. Ramai nak tahu. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun bertemu juga. Kejap. Tengah laptop ni sambil kejap. Banyak pula iklan ni. Aduh. Okey. Cerita dia macam ni. Dengan ni pun tenang sikit fikiran. Kerana di dalam warta kerajaan, kena faham itu, warta kerajaan, tentera adalah perkhidmatan di mana tentera adalah perkhidmatan di mana perkhidmatannya diiktiraf 24 jam sehari. Terima kasih. Siapa yang bagi gift ni? Rezeki, nama pun rezeki. Alhamdulillah. Semoga anda dimurahkan rezeki. Saya kena buat ni. Bagi gift ya. So dia buat warta kerajaan. Okay. Jadi askar ni pukul 2 pagi pun masih lagi dikatakan bekerja walaupun dia tengah tidur.
Tapi ada kelebihan dan ada kelemahan dia. Kelemahan dia tak ada apa tu orang panggil tu, extra duty time, tak ada, allowance tak ada. Tentera tak wujud allowance masa tambahan, tak wujud. Tapi kalau kau 4:30 pagi pun bangun kerja, dia kena kerja. Dia OT, overtime, tak ada. Tentera tak ada overtime, tak ada. Sebab itulah tentera diiktiraf 21 tahun, dia bekerja 24 jam. Ingat betul, cuti dalam tentera bukan hak. Tuan, saya ada hak bercuti setahun, keperluan tak hang. Tak wujud. Cuti adalah bukan hak, bukan keistimewaan. Dia adalah kebajikan. Cuti dalam tentera. Sebab tu orang tengah-tengah cuti tiba-tiba kena panggil balik. Cuti raya tak boleh ke? Saya tak ada cuti raya 7 tahun. Itu tentera. Okay, clear dah? Faham dah kenapa tentera? Maksudnya tentera tak ada cuti tahunan? Ada. Tentera ada cuti tahun. Contoh, saya waktu saya pangkat meja, dah pangkat meja, cuti tahun saya 42 hari setahun. Tetapi, ada tetapi pula. Nak dapat tu, ya Allah. Tahu tak, waktu saya tamat perkhidmatan, saya dah habis, dah pencen, sebelum saya pencen, saya ada 270 hari cuti tahun yang belum dihabiskan. Bayangkan. 270 hari bang, kat setahun bang. Saya punya cuti tahun terkumpul yang tak boleh habis. Lepas tu bila nak pencen, tentera bayar balik lah. Maksudnya kerajaan bayar balik lah setiap cuti itu. Boleh bayangkan. Okay. Bos, pangkat paling tinggi dalam tentera panggil apa? General. Pangkat paling tinggi dalam tentera, pangkat yang paling tinggi adalah Field Marshal. 5 bintang kat atas bahu dia. Siapa Field Marshal dia? Cuba bagi tahu. CEO kapal, apa khabar? Ni geng-geng kawan baru ni. Ya, 5 bintang tu agung. Sebab itu anda tengok yang di Pertuan Agong hanya pakai pakaian tentera. Ada nampak apa ni agung ataupun ni pakai pakaian lain? Tak ada. Tak ada. Mesti tak pernah ambil cuti kan? Ambil juga. Tapi Allah susah. Okay? Agong Field Marshal. 5 bintang. Okay? Itulah dia. Sultan-sultan semuanya full kenal. Colonel. Colonel yang dipertua, dipanggil colonel yang kehormat. Colonel yang dipertua. Semua sultan. Okay? Cuma Sultan Johor dia pakai 2 bintang 2 bintang, 3 bintang. Sebab dia ada tentera sendiri. Jadi jawatan tu di atas tentera sendiri. Tapi pangkat di dalam tu adalah colonel yang dipertua. Dah berapa lama tuan pencen? Saya dah pencen 3 tahun. Jadi selalunya orang kata kan, yang bertanya ni Juliana kan. Selalunya lah orang cakap lelaki ni kalau pencen ni dia sesuai untuk kahwin 2. Tapi itulah dah 3 tahun dah saya pencen, masih lagi bini 1 je. Saya pun tak faham lah. Kan? Kenapa? Mungkin nasib saya malang lah kot. Mungkin. Tak tahulah. Orang kata, saya dengar ya orang kata orang pencen selalu kahwin 2. Dan orang kata saya dengar macam tu je. Kan? Kan? Tu saya pelik kan, dah 3 tahun dah saya pencen tapi masih bini 1 lagi kan. Adakah saya takut bini? Ataupun bini tu menakutkan saya? Saya tengah confused ni, 3 tahun dah ni. Ada orang kata dia konflik pertengahan umur pun ada juga kan. Orang pencen ni dia masuk dalam konflik pertengahan umur. Sebab lepas-lepas pencen kan, mula nak cari motor besar, mula nak cari bini baru, mula nak cari. Orang kata saya dengar je orang yang cakap. Betul tak kan? Kan? Saya takut bini ke atau bini tak takutkan saya ke? Atau bini saya tu menakutkan? Saya tak tahu mana satu. Kan? Bini is watching. Tak. Dia tak ada. Ustazah tak live ke? Ustazah dia tengah berzikir. Kahwin dengan orang bunian tuan. Bunian tak bunian ni dia cantik macam mana? Apa sebab dia duduk alam sebelah. Duduk alam kita syok. Kan?
takut nanti luruh rambut je. Tak payah serabut kepala lah, motor besar okey. Yalah. Saya tak ada motor besar pun, saya bawa skuter je. Skuter kecil je, pergi kerja itu je. Kalau jawatan yang bukan dari tentera tu kena tabik juga ke, contoh macam David Teo tu. Dia macam ni. Itu dipanggil meja kehormat. Okey, meja kehormat dia tahulah dia sama juga apa pun pakat tentera, kita tak perlu tabik dia pun. Kan? Sebenarnya dia tak layak pun nak menulis nama dia tu meja kehormat apa di setiap kali dalam dia punya tu. Tapi kata orang sebagai politiknya tu itulah. Tapi kalau ikut warta dia tak ada pun. Kan? Cuma dia sebagai salah seorang orang, dia macam ni tau, orang-orang yang diberi pangkat kehormat ni, kita mengharapkan supaya mereka sebagai pendukung, sebagai orang-orang yang menarik minat orang, sebab masuk dalam wataniah, dalam menyokong perkhidmatan tentera, begitu cara dia. Faham clear JMF dengan komando sama tak? Okey. JMF kena faham ialah Johor Military Force. Okay, tugas Johor Military Force tu apa? Untuk jaga negeri Johor dan lebih utama menjaga istana. Kan? Mereka punya ketumpukan tu kecil saja. Kan? Tapi apabila Tunku Mahkota Johor kan Tunku Mahkota Johor TMJ sekarang ni yang telah pun menaik taraf JMF tu daripada tentera istana lah kata orang kepada satu tahap peringkat elit. Mereka menjadi satu tentera elit sekarang. Mereka dalam JMF tu dah ada satu grup elit. Grup elit tu pula dilatih oleh komando-komando kita. Kerana Sultan Johor, Sultan Johor, okey, negeri Johor, sesiapa saja mana-mana sultan yang menjadi ni jadi Sultan Johor lah. Kan? Baik daripada arwah dulu ke sebelum almarhum dulu sebelum tu, dia adalah kenal yang dipertua untuk grup gerak khas komando. Kan? Jadi bahasa mudah aja bagi nak boleh faham, Sultan Johor dia adalah menjaga grup komando. Mudah aja. Sultan Kedah kenal yang dipertua untuk Regimen Askar Melayu Diraja. Macam tu. Kan? Sultan Selangor, minta maaf kalau saya salah, Navy dan juga ada 1-2 kor lagi. Sultan Kelantan artileri, kor meriam artileri. Okey, macam tu. Kan? Faham tak? Jadi Johor komando. Jadi senanglah komando dan JMF ni bergabung dan memang bagus pun. JMF punya elite group tu memang ada yang bekas komando, ada yang memang pure daripada JMF dilatih kan. Bagus. So kurang-kurangnya dekat Malaysia ni kita makin bertambah kita punya grup elite kita. Grup elite kita untuk bertindak kan. Kita perlukan sebab tak ramai. Elite kita di Malaysia tak ramai. Sikit. Berbanding dengan negara-negara jiran, kita kecil. Okay? Kalau kita tengok Indonesia punya tentera, okey, kita ada 10 brigade para. Dia ada satu division para. Satu division tu besar mana tuan? Satu division tu ialah 3 kali atau 4 kali besar daripada 10 brigade para kita. Faham tak? Belum tengok Thailand lagi. Okey, jadi kita perlukan ketumpukan tentera yang kuat lah. Biar kerja ni tuan tak boleh tengok live sangat, biasalah kerja hotel. Tak apa. Biasa kita santai-santai je. Relax. Okay. Tuan, suami saya nak berhenti 15. Adakah itu satu kerugian atau penyesalan? Siapa nama tu? Okey. Kakak, tolong nasihatkan suami, apa berlaku sekalipun, pencen lah. Lagi 5 tahun je pun. Masuk tahun ke-20, dah masuk kursus palihan. Saya dalam tentera, saya haramkan seorang pun anak buah saya mohon berhenti. Okey, tentera ni ada 2. Satu dipanggil berhenti, satu dipanggil bersara. Yang disebut berhenti tu adalah perkhidmatan dia tak cukup 21 tahun. Dia berhenti 10 tahun, lepas kerja 10 tahun dia berhenti. Apa dia dapat? Dia dapatlah duit seketul, dah pencen bulan-bulan tak ada. Kan? Kelebihan yang lain-lain kat hospital ke apa semua tak ada. Kan? Dia panggil orang macam isteri saya lah. Dia berhenti 15 sebab saya suruh. Kenapa saya suruh? Kerana saya pencen. Itu cerita lain.
Isteri saya berhenti, Ustazah Syuhada, saya minta dia berhenti 15 tahun. Dia pun baru berhenti je, baru beberapa bulan. Jadi kalau ni, jangan berhenti. Habiskan je. Habiskan je sampailah 21 tahun. Kecuali ada projek betul-betul besar kat luar ataupun ada apa-apa benda yang anda tahu, kalau aku berhenti askar, aku buat ni, settle. Tapi kebanyakan majoriti yang berhenti kat luar sebab itu saya bila orang hantar saja, tuan saya nak berhenti 15 tahun, saya akan panggil temu duga, saya koyak dia punya permohonan daripada depan mata. No, dia kata ayah saya pencen, ayah saya 27 tahun dalam tentera, saya 25 tahun dalam tentera. Walaupun kadang-kadang dalam kerja tu menyampah ke, benci ke apa, stres ke apa, tenang, relax kan. Ada nasi masuk mulut tak? Ada kan. Cucuk-cucuk ada gaji tak? Ada. Kalau dah teruk sangat dah kan, nyampah sangat dekat bos ke, dekat apa ke, sabar. Tak ada bos kat dunia ni yang semua ikut cakap kita. Kerjalah mana pun kan, bertenang, habiskan pencen kan. Tinggal berapa tahun tu je lagi. Jangan penuh dengan penyesalan nanti. Nak tahu kenapa? Kerana ayah saya adalah pengerusi bekas askar jurutera zon utara, maksud dia 4 negeri. Ayah saya regimen askar jurutera Diraja, engineer tau, dalam tentera engineer lah, core engineer. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, semua bekas askar jurutera kat dalam ni, ayah saya pengerusi, chairman. Dan dalam ni memang saya nampak depan mata, walaupun mereka ni ada kepakaran tu, semua ni kepakaran ni jurutera, tapi di luar yang mana berhenti, beratlah nak hidup kat luar tu. Rezeki daripada Allah, benar, tapi kalau kita tak usah nak main mana rezeki, betul tak? Kita kena berfikir matang sikit bab tu kan. Tapi kalau rasa nak berhenti kat, silakan. Silakan. Kan? Dalam tentera apa yang saya tak rasa? Kena cas, kena maki, kena buang macam-macam saya kena. Okay? Kan? Kena macam-macam, kena campak macam bola pun ada, kena ini, kena macam-macam. 25 tahun dalam tentera kan? Jadi sabar. Kan? Mental tu kuat sikit. Kan? Senyum je, cakap je kat diri sendiri, ini semua dunia, faham? Ini semua dunia, sabar je, dunia semua ni. Senyum je, apa nak jadi bersenyum je, lantar pula. Okay, relax je. Okay, udah jaya ada 100 komen, pelan-pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, minta saya baru dapat baca komen sabar janganlah. Waalaikumsalam. Kenapa tentera, okey, Nora 88, kenapa tentera kita kecil berbanding Singapura? Okey, yang pertama kekuatan, keanggotaan. Okey. Keanggotaan kita boleh sama, tapi apabila dikira, dia ada kiraan tau, nama dia combat power. Combat power kat situ. Perbezaan. Okay? Combat power ni bahasa dia mudah lah. Kita ada lestik, orang tu, kita ada lestik atau lestik. Lestik. Kita ada lestik. Jadi point untuk lestik tu 5 point. Siapa ada senapang, dia dapat 50 poin. Jauh tak poin tu? Macam itulah, lebih kurang lah. Hidup 21 AJK dan kenangan tuan, terbaik. Berhenti secara tuan. JMF boleh tolong tentera kalau ada isu pertahanan tak? JMF tugas utama dia untuk istana dahulu. Apabila diminta baru kita tu, tapi tugas mereka Johor dulu. Tengok tugas utama mereka apa, visi dia penubuhan apa dia, misi penubuhan dia apa dia, mission dia apa dia.
Apa mission dia? Okay, kena faham itu dulu. Tuanlah regimen apa? Saya ramai anak Melayu derita. Regimen Askar Melayu Diraja. Dah lah 100 komen ni. Pelan-pelan. Afif Hero. Agong boleh arah tentera buat operasi sulit tanpa berbincang dengan Perdana Menteri ke? I reserve my comment about that. I'm not going to comment about that because it's going to be a government secret, national secret. Okay? I'm not going to say yes, then I'm not going to say no. Who? Speaking London. Tuan Hutan. Saya dah pencen bekas 22 RMB. Alhamdulillah. Saya pun 22 Melayu. Waktu dululah. Okay? Okay. Yang ni soalan ni penting ni. Saya kena jawab ni. Supaya orang tak salah faham. Kejap. Ada iklan pula dah. Orang tengah tengok ni. Okey, soalan ni penting. Assalamualaikum Tuan. Kenapa dalam Angkatan Tentera Malaysia tak boleh kahwin lebih? Siapa kata tak boleh? Waktu saya sedang bekerja, ni kisah 2016. 2016, saya masih bekerja lagi. 2020 pun saya pencen. Isteri saya kor agama Angkatan Tentera. Kagat. Ustazah berpangkat sarjan. Saya hantar dia, dekat kor agama Angkatan Tentera, ada borang tau. Borang untuk mohon poligami. Saya hantar kat isteri saya tulis semua. Dah gatai sangat. Tulis, bubuh nama calon isteri, adalah girlfriend seorang waktu tu. Bagi dia. Dia sign. Bini saya sign, lulus. Lulus. Tapi proses dia, ya Allah. Fed up dengan proses tu, kata tak payah. Dia punya temu duga, lepas tu temu duga, lepas tu temu duga. Lepas temu duga, dah 3 temu duga ni. Kena pergi mahkamah syariah pula. Kan? Temu duga lagi dekat sana. Lepas tu patah balik masuk dalam askar. Kan? Baru siapkan borang, baru boleh nikah tu lagi. Pikak punya pikak. So, adakah jawapan dia tadi tu, boleh dalam tentera, boleh kahwin lebih? Boleh. Siapa kata tak boleh? Cuma jika anda layak dan anda ikut dia punya prosedur dia, silakan. Okay. Kenapa prosedur itu dibuat begitu? Kan? Kerana untuk menjaga kebajikan dan kebaikan isteri yang masih ada dan juga bakal isteri. Okay. Lebih lagi tentera terlibat dengan benda-benda operasi, benda-benda yang berisiko tinggi. Pergi Lubnan ke, pergi mission United Nation ke, pergi katakan kena pergi perang ke apa ke. Jadi kebajikan anak isteri ni macam mana cerita? Hendaklah dijamin oleh kerajaan. Kan? Dijamin oleh Kementerian Pertahanan, oleh tentera. Okay. Jadi sampai saya pencen, saya peganglah borang tu. Kan? Ruang calon isteri kosong. Sampai pencen. Itulah kisahnya. Kan? Sekarang dah pencen ni, cerita lain lah. Dah dapat IC awam dah kan? Okay. Okay guys, kejap, laju sangat komen. Ada beratus komen ni. Kejap, saya baca sekali lalu nah. Tuan masih julatih ke? Saya dah pencin. Okay, tak apa. Saya faham. Tuan, dengar kata kat Padang Kawat dulu, Tuan adalah hang jebat, garang gila. Dulu-dulu lah, zaman-zaman muda, zaman tua-tua ni tak ada dah. Zaman tua-tua ni bini jeling pun saya dah pegang, dah duduk bawah selimut dah. Kan? Kan? Tuan syok ke ajar TMJ? Tak syok. Macam mana nak syok? Memang tak syok sebab saya kena ajar. Kan? Tapi pengalaman yang menarik lah. Sebab saya menjalankan tanggungjawab saya dengan baik,
dengan habis baik saya buat, dan beliau baginda pun buat dengan sehabis baik. Itulah. Kau kata syok. Mana ada syok latih orang, lepas tu orang yang kena latih pun sakit teruk. Saya tahulah, saya dulu orang panggil, sebenarnya saya sebagai jurulatih dulu macam mana perangai saya tahulah. Kalau Malaysia perang dengan Singapura, berapa lama masa nak diambil untuk ratakan Singapura? Tak boleh jawab soalan ni. Okay? Tak boleh jawab soalan ni. Kita nak bersahabat, kita bukan nak berperang. Tapi kalau kata kalau, tak. Benda yang saya kata 90% mustahil berlaku. 10% lagi mungkin lah. Tapi 90% mustahil. Mereka bukan musuh kita. Mereka bukan kita punya ancaman. Okay? Mereka sahabat. Indonesia sahabat. Okay. Kena faham bab tu dulu. Macam mana nak dapat PGB tuan? PGB tu pingat gagah berani. Satu cara je, mati. Mati ketika bertempur. Dapat PGB. Salam tuan. Waalaikumsalam. Tuan dulu kadet New Zealand ya? Ya, saya kadet New Zealand. 18 bulan saya kat New Zealand. Ya. Kenapa 18 bulan? Kerana 6 bulan pertama, waktu saya dalam junior class kat sana, saya dipaksa, saya dengan kadet Brunei 3 orang, so kami 4 orang, dipaksa ambil military English course. Ada English course tapi version military. So kami kena ambil 3 bulan. So hutang 3 bulan tu kami kena buat lah. Jadi apa yang berlaku pada saya 6 bulan pertama tu, latihan tentera, basic semua kena buat macam biasa. Cuma saya kena tambah 3 bulan dalam tu. Kan? Saya kena buat tu. Yang exercise, latihan semua kena buat. Kawat-kawat semua kena buat. Lepas tu bila masuk pada 6 bulan kedua, baru saya semula junior class. So 2 kali junior class. Seksa. Sebab sama-sama masuk dengan saya, waktu saya jadi second time junior class, geng-geng yang Mak Saleh ni, dia jadi senior saya. Seksa tu. Seksa. Kan? Lepas tu 6 bulan terakhir baru saya jadi senior class. So tough lah. Menteri Tahanan bagus beri pada tuan. Amin ya rabbal alamin. Doakanlah. Tapi saya tak nak masuk politik. Saya nak jadi Menteri Tahanan je, tapi tak nak jadi politik. Boleh? Isnur, betul ke kisah anggota komando kita tampal stamp kat setiap penjuru peluru berpandu fighter jet Singapura? Tak tahulah. Malas cakap lah. Janganlah cakap tuan nanti ramai kahwin dua. Tak, saya cakap benda fakta. Saya buat benda fakta. Sebab isteri saya tanyalah isteri saya waktu dia live, dia bertanya isteri saya. Dia ada sign tak borang tu? Sampai sekarang simpan bubuh elok-elok. Kenangan. Kan? Waktu makan biasa dengan kawan, terus jadi lebih seronok. Wow. Okey, yang ni selalu sangat orang mesej saya. Tuan, jikalau ada isteri anggota yang teraniaya, okey, kepada pihak mana aduan boleh dibuat? Okey, kalau penganiayaan itu dibuat daripada maksudnya daripada segi wang ringgit, tinggal ke apa ke macam ni ke, rujuk terus ke pejabat agama dalam kamp. Semua kamp ada pejabat agama. Semua kamp tentera ada pejabat agama. Tolong isteri anggota atau datang ke pejabat agama, pasukan ataupun setiap kamp, sekecil-kecil kamp ada pejabat agama. Okey, bab tu. Okey. Jika melibatkan jenayah, tentera tu pukul isteri ke apakah, sila report polis dahulu. Okey? Okey? Jika seorang tentera tu dia mengorat anak dara, kan patut anak dara tu pun nak cari tentera, sila report dekat Tok Kadi. Korang dua gatai pergi kahwin siap-siap. Senang. Okey, jangan report dekat kami nanti pening kepala. Okey. Dah mengenyam sangat nikah. Kan? Apa nak susah? Okey, dapat tadi?
Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Okey, jap. 50 komen. Belum boleh baca. 48. 45. Tuan, kenapa tuan ambil keputusan berhenti? Saya bukan berhenti, saya bersara. Yang pertama sebab saya dah boleh bersara. Bersara pencen. Lepas tu yang kedua kerana saya nak berkhidmat dengan masyarakat. Cukup 25 tahun dalam tentera. Takkan saya nak habiskan lagi umur saya sampai umur 55 nak kena maki lagi. Tak mahu lah, betul tak? Takkan umur saya 60 saya nak kena maki Supasanah lagi. Tak mahu lah kan. Orang dah bercucu dah. Sebab tu saya respect tau pada orang-orang yang bekerja sampai umur 60, lebih-lebih peringkat yang bukan peringkat tinggi lah, peringkat bawah. Kan, umur 50 lebih dah ada cucu dah tapi duk kena maki dengan bos. Bos pula muda, umur baru 20-an. Oh, saya tak boleh terima benda tu. Kan, sebab saya kata cukup lah tu. Kan. Masa untuk saya berkhidmat terus pada masyarakat. Dengan berbagai-bagai cara. Macam-macam cara saya boleh buat. Alhamdulillah. Macam saya buat video-video ni, tu satu khidmat daripada saya. Saya sedekah ilmu, bagi, ambil ni, buat ni, ajar. Tu kan satu perkhidmatan juga. Ingat senang nak buat video tu. Tu kedah masuk hutan 2-3 jam. Baru boleh dapat video yang cantik, baru boleh buat. Betul tak betul? Kan? Itu satu perkhidmatan juga daripada saya. Cuma tak bergaji lah, tak kisahlah ada pencen apa usahanya. Orang sokong kita itu rezeki pada Allah, kan? Itu rezeki pada Allah, alhamdulillah. Orang tak sokong kita tak apa, yang penting kita jalan tanggungjawab kita. Ya? Apa pengalaman best kat New Zealand tuan? Oh, yang ni kita kena sembang waktu live, waktu malam bosyo. Saya kalau masuk live tuan mesti dapat ilmu dan macam masuk library pula. Terima kasih tuan. Ya. Kejap lah nak. Guys, korang komen laju sangat. Bagi saya baca pelan-pelan. Salam tuan. Atuk saya kirim salam pada tuan. SMRTD kedua, Encik Wahab. Subhanallah, kirim salam pada Encik. Ini otai pun ni. Ni otai pun ni. Encik Wahab ni semua otai gila-gila ni. Kan? Ni. Sementara atuk ni saudara Amfa and Sons Shop. Sementara atuk saudara atau saudari ni masih hidup, dengar cerita dia. Rekod cerita dia. Dengar kata-kata saya ni. Siapa yang masih ada ayah ke atuk ke bekas tentera yang lama-lama, yang hidup zaman 60-an, 50-an, 70-an, kan, awal 80-an, dengar kata mereka, ambil buku, ambil kertas, tulis cerita, rekodkan dia orang punya cerita, buka handphone, letak depan, dia ada sembang, kita rekod. Nak tahu kenapa? Itu akan jadi rujukan kepada anda punya cucu, pada kita punya anak, pada kita cucu. Tolong dengar cakap saya. Mungkin awak punya ayah ataupun atuk yang bekas tentera ni mereka tak terkenal, tapi mereka tu dekat dengan anda. Mungkin mereka tak terkenal macam saya, tak apa, tapi mereka tu dekat anda. Gunakan. Macam-macam ilmu ada kat diorang tu. Okey. Kejap, laju sangat ni komen, 70 komen lagi, kejap. Okey. Tuan, doktrin Brigade Hamas macam mana tu? Seorang gerila ke? Ya, mereka bukan mereka tak buat gerila. Mereka gabungkan beberapa strategi perang. Kita mendapat dia jadi macam hybrid. Oh, menarik. Dia punya cara mereka buat strategi tu memang menarik. Jadi kalau ada orang kata, contoh yang itu kata Azhar Azhar Sulaiman tu, dia boleh cakap kata Hamas tu tak ada strategi. Saya kata dia ni lah, pendapat kat aku kena maki buta je pada saya lah, kan? So kata sebab saya jurulatih bab strategi, kan? Jurulatih tentera dalam Pulada bab strategi, salah satu orang saya. Ramailah kita ada ramai jurulatih strategi, jurulatih taktik ni panggil. Bila kita tengok strategi Hamas ni, kita fikir, ini lain macam ni. Dia punya strategi tu mantap tu.
Cuba tengok sekarang. Tengok sekarang apa berlaku. Kan? Perang memang ada lah orang mati, bla-bla, mana-mana pihak pun. Perang tak ada orang mati, tu main polisentri. Perang macam mana pun mesti ada orang mati. Kan? Orang bersalah tak bersalah, itu memang kok mana pun perang. Nama pun perang. Bagi tahu saya satu perang yang mana tidak orang tak bersalah mati. Ada zaman Rasulullah je. Lepas tu, sejak 100 tahun yang lepas, ada tak satu saja perang yang tidak melibatkan orang awam mati? Tak ada. Okay, tetapi strategi dia, Hamas tu, saya respect. Saya respect. Okay. Ya, terima kasih di atas doa, terima kasih di atas dia. Waalaikumsalam yang bagi salam. Alhamdulillah. Tuan, boleh komen tentang Ketua Polis Kuala Lumpur, balon anak buah dalam tentera pernah berlaku ke macam tu? Dalam tentera bukan pernah berlaku, selalu berlaku. Dalam tentera selalu berlaku, cuma kami tak letak kat sosial media je daripada dulu. Itu biasa. Pada saya tu lembut lagi tu. Kan, selalu berlaku. Dia macam ni. Bukan kata pegawai, sama je. Sarjan belasah korporal, belasah prebet. Kan? Pegawai waran belasah korporal, belasah sarjan. Normal lah tu. Kan? Normal lah tu. Tapi jangan balon teruk sangat. Balon mulut cukup lah. Balon hukuman sikit-sikit sudah lah. Bukan balon pukul sampai kawan tu patah riuk. Tidak. Betul. Tuan nampak handsome, apa rahsia? Filter kamera. Tak ada lah, saya tak ada filter. Saya tak tahu. Assalamualaikum Tuan, boleh ulas sikit tentang strategi perang di Palestin? Muhammad Rizwan. Rizwan, bukan saya tak boleh nak ulas. Kalau saya ulas pun nanti saya akan ulas berdasarkan ketenteraan. Kalau saya keluar terminologi tentera, nanti anda akan makin pening. Okay, makin pening. Jadi cukup saya bagi tahu strategi dia menarik, kan? Menarik kerana mereka hybrid, mereka gabungkan beberapa strategi, kan? Dan strategi ni sendiri dia ada asymmetric warfare, dia ada counter insurgency warfare, dia ada dalam kepecahan counter insurgency warfare pula ada pula dia ada teknik-teknik dia. Lepas tu teknik-teknik dia, lepas tu dia ada pula untuk pecahan satu sekarang dah tubuh satu lagi yang memang khususan guerrilla warfare. Dan guerrilla warfare dia ada teknik-teknik dia, teknik, taktik dan prosedur dia. Teknik, taktik dan prosedur. 3, TTP. Teknik, taktik dan prosedur. Jadi setiap taktik perang ni, dia punya rangkaian punyalah banyak. Sebab itu, salah satu benda yang sangat-sangat menarik bila orang yang tahu tentang strategi tentera ialah apabila kita tengok peperangan yang Rasulullah terlibat. Rasulullah ada terlibat peperangan. Okay, berapa peperangan Rasulullah terlibat? Saya nak tengok pengetahuan am ni. Ni pengetahuan am Islam. Sebagai orang Islam, anda kena tahu asas Islam. Bila kita nak tanya bab Hamas, sebab tu saya suka orang cerita pasal, ramai orang nak komen pasal Palestin lah, pasal itulah. Tapi strategi tentera pengetahuan kosong. Dalam strategi tentera kosong. Strategi yang dibuat oleh Nabi Muhammad pun tak tahu. Saya bukan cakap saya pandai. Ini asas. Berapa peperangan yang Nabi Muhammad terlibat? Berapa banyak konflik sepanjang Nabi Muhammad, konflik dan peperangan yang Nabi Muhammad terlibat, sallallahu alaihi wasallam terlibat. Baru kita boleh bersembang bab perang. Okay, saya buka. Ada 84 konflik peperangan yang melibatkan kerajaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 84. Daripada 84 konflik itu, kan, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlibat perang sendiri 27. Daripada 27 yang terkenal adalah 4.
Okay? Dia panggil konflik, dia tak panggil perang. Tapi kalau ikutkan bahasa dia, bahasa Arab, dia tetap panggil perang. 84. Ada konflik yang diselesaikan dengan cara duta, hantar duta, sahabat sebagai duta. Ada sebagai show of force, ada sebagai tunjuk saja kekuatan, orang terus ni. Ada sebagai perjanjian, bertempur 27. Okey, dapat satu ilmu pagi ni. Okay, jadi kalau bila bercakap tentang Hamas apa semua ni, kita kena faham teknik mana mereka guna. Mereka ada gunakan teknik, taktik dan prosedur purba. Teknik, taktik dan prosedur purba. Mereka berhadapan dengan tentera yang sangat-sangat moden. Anda tahulah tentera mana, saya tak boleh sebut kat sini, nanti kena ban. Kan? Jadi mereka ni menggunakan hybrid. Dia ada strategi yang moden, strategi gerila dan strategi purba. Purba ni strategi lama. Okay. Dan mereka gabungkan, sebab itulah mereka boleh buat satu tindakan yang mengejut. Setengah jam bang, 30 minit bang, saya sembang ni pun dah lebih setengah jam. 30 minit je bang, mereka masuk dengan, bayangkan sepanjang-panjang tembok yang tutup Gaza tu ada 1000 kamera CCTV. Tapi dalam masa setengah jam saja mereka boleh shut down kan semua. Macam mana dia buat? Kat situlah kita tergamam. Komando, waalaikumsalam. Kan? Kat situlah kita respect. Sebab itulah kalau orang kata Hamas tak ada strategi, adalah orang seorang dua tu. Kan? Saya rasa kalau bukan bidang kamu jangan bercakap lah. Kan? Baik diam je lah. Kan? Betul lah. Saya ke depan, sebab ramai lagi dekat belakang-belakang kat keliling ni, kita ada general-general, kita ada pakar-pakar strategi dalam tentera, jurulatih taktik dalam tentera, yang mereka tak ada TikTok, yang banyak follower, yang boleh nak terangkan pada orang. Saya pula kebetulan ada TikTok yang ada ratus ribu orang, dan juga kata orang ni, jadi saya tolong cakap lah. Betul tak? Sedangkan kalau nak cakap yang betul-betul, saya boleh panggil jurulatih dekat Pulada tu, Pusat Latihan Tempur Darat. Kat situ kita terkumpulnya pakar-pakar taktik kita, ataupun dekat Staff College, ataupun dekat Maktab Pertahanan Angkatan Tentera. Kau nak sebut bab strategi perang, kita boleh dekat Puspahanas, kan, Pusat Pertahanan Nasional Malaysia, kan, nasional. Jadi tapi mereka jurulatih-jurulatih tu mereka sibuk dengan kerja. Mereka mungkin ada TikTok, tapi TikTok mereka follower tak sampai 1000, sebab tak ada orang nak ni, macam mana dia orang buat live, kan. Jadi kebetulan saya ni askar pula dah pencen, saya boleh bercakap. Kena pula kebetulan saya ada follower ramai, jadi saya boleh cakap. Saya boleh terangkan sikit-sikit bagi orang awam faham. Okey, clear okey. Terbaik. Tuan nanti datang Pulau Port tuan. Boleh. Korang nak buat apa, demonstrasi apa kat saya kat Pulau Port? Tunjuk demonstrasi itulah, Red Warrior, kan. Saya respect lah korang punya motor tu, kan. Boleh terbang tu. Saya nak lompat longkang pun fikir dua kali. Motor ku ni boleh lepas tak? Motor ku boleh. Korang boleh terbang atas orang tu. Tu saya respect lah dekat polis tentera. Bab-bab tu okey. Kan? Guys, polis tentera ni nampak je lembut. Kau jangan cuba rapat. Saya pesan siap. Kalau korang nampak polis tentera kat mana-mana, kan, polis tentera atau MP, military police, kan, korang jangan ni sangat, jangan nak bergurau tak lebih kurang dengan diorang tu. Diorang tu nampak lembut, baik, senyap, kan. Percayalah cakap diorang. Percayalah cakap saya, kan. Kan, sekali diorang buat, terkejut. Dah lah diorang tu tentera, diorang polis tu, polis tentera, MP. Nak tahu dia ni sekening tak sekening, cuba masuk pusat latihan, cuba masuk pusat tahanan Angkatan Tentera, Petat. Askar ada penjara sendiri tau, kami ada penjara sendiri. Dalam tu
polis tentera itu. Cubalah. Anda masuk penjara Pudu, penjara penjara Kajang, penjara mana tu okey lagi. Penjara Sungai Buloh okey lagi. Cuba masuk pusat tahanan Angkatan Tentera, saya nak tengok orang boleh tahan tu boleh tahan. Kan? Welcome to the hell. Kan? Askar yang kerah-kerah masuk dalam tu pun habis. Habis. Askar yang dah terlatih, otak dah kerah pun masuk dalam tu jahanam. Kan? Nah, dia orang punya skening tu muka MP dia macam tu. Cuba tengok muka polis tentera dekat mana-mana camp. Semuanya muka apa tau? Tahu muka apa? Muka seposin. Ya cik. Ya, nak pergi mana cik? Sila tolong parking kereta. Letak IC dekat situ. Muka skening, muka seposin buat bodoh. Nampak pegawai? Tuan. Nak jumpa senyum payah sungguh. Military police kalau dekat Navy Protella, Provost Tentera Laut. Kan kalau dekat tentera udara pun ada kat MP je, kan? Okey. Ada yang macam poyo-poyo sikit. Dia memang kerja dia. Dia dibayar gaji untuk buat tu. Kan? Macam ayah saya dah pencen MP, sekarang dah 75 tahun. Cuba tengok anak-anak MP, betul tak? Okey. Sayang tuan pernah berkhidmat bawah United Nations tak? Kalau pernah, bila tahun? Saya tak pernah. Saya tak pernah pergi Bosnia, saya tak pernah pergi Lebanon, saya tak pernah. Kenapa? Saya tolak. Saya tak nak. Saya pernah ditawarkan sebagai juru iring rapat, close escort dan juga serentak sebagai PA kepada Mindanao Team, kumpulan pertama Mindanao. Kita ada tapi bawah OIC. Tu nama saya naik. Waktu tu saya setuju. Okay, waktu tu saya setuju. Waktu untuk menjadi Malaysia nak jadi orang tengah di antara Abu Sayyaf dengan kerajaan Filipin. Bawah OIC lah. So aku tu nak tanya, kalau Wataniah boleh diserapkan masuk askar tetap tak? Dia masuk dalam regimen sempadan kot sekarang ni. Saya minta maaf, yang terbaru, polisi terbaru saya tak tahu. Saya buat escort PAT, PTD, PTU. Bagus. Ya ke Mindanao ni memang padu-padu tuan? Bang. Mereka sekarang dah okey dah. Sekarang dah setahun dua ni dah okey dah. Tapi Mindanao ni kerana mereka orang Islam di selatan Filipina yang sebelum ini tak berhenti berperang dengan tentera Filipin. Okay? Saya pernah bersembang dan bercakap lah, bukan seorang dua lah. Saya ada kawan-kawan saya dalam tentera Filipin. Mereka cakap setiap tahun, yang kawan saya tu pegawai tentera. Kan? Dia bagi tahu kata kalau intake dia punya latihan kadet dia 100 orang. 100 orang latihan kadet, lepas setahun dapat tauliah jadi pegawai lah. Daripada 100 orang tu, kan, yang akan hidup, terima kasih bagi gift ni, subhanallah. Okay? Yang akan hidup hanya tak sampai 20 orang. Saya terkejut. Saya kata, ulang sekali lagi. Dia kata 100 orang masuk latihan kadet, pegawai kadet, lepas setahun jadilah pegawai. Lepas jadi pegawai, mereka ni akan dihantar ke mana? Mereka dihantar ke selatan, ke Mindanao. Mereka akan bertempur. Ni pegawai-pegawai muda ni, umur 20, 21, 19. Mereka dihantar ke sana. Mereka akan bertempur. Daripada 100 orang yang tu, dia punya batch lah, intake dia, tinggal 20 orang, yang lain semua mati. Okay? Yang lain semua mati. Saya terkejut. Saya kata, kenapa? Kan? Sebab dia orang kata mereka berhadapan dengan orang-orang senior yang banyak pengalaman dalam tu. Mereka fresh. Baru ni walaupun muda tapi pengalaman tak banyak. Lepas tu dia mati habis.
Kesian. Tu. Tapi sekarang Mindanao dah okey lah. Dah aman dah. Okay. Tuan tolong komen, benar tak Tun M pernah ditembak semasa saya tak tahu, no komen. Nak tahu saya boleh kena tanya abang angkat saya. Abang angkat saya adalah bodyguard rapat Tun M. Abang angkat saya Datuk, polis, dah bersara lah. Tu abang angkat saya. Beliau sangat berjasa dengan Tun Mahathir. Beliau lah orang yang menyelamatkan Tun Mahathir waktu Tun Mahathir dengan Siti Asmah kena kepung dekat airport Thailand. Dia selamatkan, dia kepung naik, hilang, balikkan ke Malaysia. Kalau tidak, tak balik lah Tun M. Meninggal lah dekat tu. Kan? Tu abang angkat saya. Beliau juga unit khas dekat polis. Tu abang angkat saya. Kan? Kami selalu kalau saya turun pergi jumpa dia. Raja Tun M hadiahkan beliau ada ni, dan beliau pun bersara daripada polis. Kalau bab-bab ni kena tanya dia. Saya tak mau jawab. Kan? Saya tak mau jawab. Kalau saya tahu pun saya tak layak jawab. Faham tak maksud tu? Kerana itu kisah orang. Itu kisah orang, dan ada orang yang lebih tahu bab tu. Jadi kalau saya buat live dengan dia, kalau dia rasa dia nak buka, biar dia buka. Jangan saya buka walaupun saya tahu. Faham tak? Macam orang tanya, tuan, komando kita tu, saya bukan tak nak jawab. Sebab saya tahu siapa yang terlibat dalam tu. Adalah lebih baik kalau orang tu yang bercerita. Kan? Ada lebih baik. Ataupun orang tu bagi izin, bagi tahu, tak apa tuan cerita, atau Fitri, boleh cerita. Baru saya boleh cerita. Okay? Baru saya boleh cerita. Okay? Faham tak? Kita menghormati orang punya ilmu dan pengalaman orang. Tu pengalaman orang, dan itu ilmu orang. Dan orang tu masih ada lagi ada. Kan? Contoh saya bagi tahu, orang selalu tanya saya, tuan, ceritalah macam mana pengalaman tuan mengajar Tunku Mahkota Johor. Dia macam ni. Selagi saya tak dapat izin daripada Tunku Mahkota Johor, bukan kerana baginda adalah Tunku Mahkota Johor. Tidak. Saya respect kerana itu adalah pengalaman beliau. Dan itu adalah apa yang beliau baginda lalui. Kalau baginda benarkan, tak apa. Tuan ceritalah. Semua. Barulah saya boleh cerita semua. Kalau kata tuan, tak apalah, itu rahsia kita berdua ya. Kita semua cukup takat tu sudah. Okay. Cuma yang bila TMJ buat tweet, dia tweetkan nama saya tu, dia screenshot, lepas tu letak, terima kasih tuan kerana mengajar saya, letak pula dekat dia punya Twitter. Waktu tu saya terkedu. Kan? Satu Malaysia serbu saya, mesej saya, tanya apa semua tu. Alamak, saya kata tak apalah. Tuan dah Tunku yang ni, saya terima kasih lah Tunku. Saya okey je. Macam tu lah. Kita hormati orang. Clear nak? Komando dengan para mana lebih hebat? Komando. Batalion para adalah infanteri. Komando adalah pasukan khusus, special forces. Para adalah pasukan elit. Elit lain. Elit di dalam infanteri adalah para. Komando pasukan khusus, dia special forces, special deployment, everything special dengan diorang. That is komando. Okay? Special, nak deploy pun special. Semua special. Okay? Clear bab tu dulu. Para hanyalah pasukan parachutis adalah satu kumpulan yang dihantar, infanteri yang dihantar melalui parachute. Apabila dia terjun dengan payung. Bila dia sampai kat tanah, dia tetap infanteri. Apabila orang tu naik kereta, bawa kereta saya guna bahasa mudah, APC, kereta Armored Personnel Carrier, selagi dia bawa dalam kereta, dia dipanggil Mechanized Infantry. Dia keluar saja daripada kereta tu, dia start pergi perang semua tu, dia tetap infanteri. Okay. Clear? Okay? Itulah dia. Setiap regimen, setiap corps dia ada dia punya elit dia. Clear nah?
Tuan Fitri, Encik Ayub Pulada akan salam mengatakan Waalaikumsalam. Lama tak turun Johor Bahru, nanti saya turun Pulada. Tuan, macam mana nak follow abang angkat tuan tu? Abang angkat tu ada TikTok ke? Tak ada. Tak ada. Dia tak ada TikTok. Kan? Dia old school. Old school. Bang, abang angkat saya ni orang yang kalau saya sebut nama penjenayah dulu ni, semua makan penumbuk dia. Kan? Semua makan penumbuk dia aja. Kalau saya sebut seorang-seorang, oh, kau penjenayah kan? Kau susah sangat lah. Geng-geng abang angkat saya ni akan pergi. Waktu tu hilanglah punya something. Confirm hilang kau punya something. Kan? Tim-tim ni keluar. Kan? Okay. Bila dia cerita, saya tergamam. Lah bang, abang kan yang buat. Tapi saya panggil dia Datuk. Datuk yang buat. Patutlah kami tu Datuk. Rupanya tim Datuk yang buat kerja tu. Yalah. La ilallah. Kan? Geng-geng ni jenis tak ada bukunya. Dia tak ada buku tau. Maksud tak ada buku. Maksud dia tak ikut buku. Tak ada masa nak ikut buku ni. Buang masa je ikut buku. Kan? Kalau dia orang buat soal siasat, jahanam. Tu saya cakap dia. Ini kalau aku kena soal siasat, aku ni sniper dah terlatih dah. Kan? Bab-bab ni. Tapi kalau level ni punya soal siasat, aku pun pecah rahsia sekali. Kan? Kerah dia orang ni. Memang kerah buat-buat ni. Kan? I reserve my comment. Saya tak boleh cerita panjang-panjang dalam live. Bahaya. Okay. Assalamualaikum Major. Waalaikumsalam. VAT 69 dengan komando mana yang terbaik? Saya bercadang nak hantar anak saya. Macam mana nak masuk dua-dua? VAT 69 tu komando lah. Itu komando polis. VAT 69 tu 69 tahun ditubuhkan. VAT tu lah very able trooper. Tak apa, nanti saya pergi jumpa Datuk Rashid. Datuk Rashid, saya kenal Datuk Rashid. Alhamdulillah saya baik dengan Datuk Rashid. Dia adalah pengerusi bekas Komando 69. Datuk Rashid Harun. Dan beliau sekarang ada dekat Lenggong. Berapa kali dah dia tanya bila nak datang, kejap nanti saya pergi tempat beliau. Kita buat live dengan beliau kat tengah-tengah hutan. Kan? Itu otai tu. Skill dia banyak. Kan? Saya ni sebagai kata orang tukang wawancara je. Boleh lah saya tanya, Datuk cerita sikit. Kan? Korek-korek rahsia sikit. Kan? Kenal Datuk Rashid Harun? Kalau polis, kalau tak kenal Datuk Rashid Harun, tak tahulah. Kan? Baiknya saya tu. Mindef hadir tuan. Terbaik. Kejar. Jangan duk tengok TikTok sangat. Terima kasih tuan baca komen saya. Saya pun je. Tua dah kamu. Ya, saya tua. Pakcik apa petua jerawat dalam telinga? Jumpa doktor lah. Assalamualaikum tuan, saya Kemah Kota Keluang Johor. Bagus. Kemah Kota Keluang ni tempat saya lahir. Banyak kenangan saya kat situ. Saya baru-baru ni pun pergi. Kan? Sebab ada hari regimen askar jutera diraja situ kan. Ayah saya kan RSM Corps Jutera. Saya pergilah, saya ingat balik Gunung Lambak tu macam mana sekolah saya pun saya cari habis. Kan, alhamdulillah. Memori saya ingat, memori kampung Bentung Dalam, kebun saya kat mana, apa semua saya ingat. Kat mana saya jumpa hantu, kat mana saya kena kejar anjing, kat mana saya sunat. Banyak kenangan saya kat situ. Saya kalau tuan anak saya minat tengok YouTube, tak boleh sebut lah. Tak boleh sebut ni. Kisah mistik tuan operasi tu, alhamdulillah. Okay. Salam tuan, saya rasa F tuan tu bermasalah naik gambar-gambar lucah. Dah 3 minggu dah. Tak boleh buat apa, tolong unfollow sana. Kita duduk dalam ni je. Datuk Rashid Harun bekas Suruhjaya Polis Sabah kan? Ya. Pegawai tentera dulu-dulu backup anak buah. Pegawai sekarang lepas tengkuk tu. Ya, saya ni kena tangkap dengan MP sekali sebab saya backup anak 2 kali sebab saya backup anak buah. Orang nak belasah anak buah kita, mana boleh. Aku penat-penat latih anak buah aku anggap dia sebagai adik-beradik aku, sebagai keluarga aku. Senang-senang dia orang lain nak ni dah. Tak boleh. Ada satu balai polis dulu, dia tahan askar ni pula buat perangai tak apa-apa.
Askar saya lah. Ni kisah lama. Kisah lama. Okay. Nak dengar ke? Okay. Dululah. Waktu tu saya baru lieutenant muda ke lieutenant dekat Kelantan. Anak buah saya ni, dia ada satu perangai. Malam-malam lompat pagar. Tentera kan? Lompat pagar. Kalau lompat pagar pergi dating dengan awek ke tak, cerita lain lah. Kan? Memanglah salah. Askar kan pukul 11 malam kan tutup lampu, semua dah kena tidur. Tapi ni, dia nakal. Dasar Askar memang nakal. Tak nakal bukan Askar. Tak nakal pergi masuk PBSM lah. Bulan sabit merah ke apa ke. Askar memang. Right? Jadi dia menyusup. Macam Perawet Badul lah tu cerita dia. Okay. Askar, jadi dia lompat pagar. Kalau orang lompat pagar ni, dia pergi lepak kedai kopi ke, dating ke, apa ke. Itu pada saya, Askar, nakal kot. Askar kot. Kan? Saya berhadapan dengan orang yang dilatih ganas, kasar. Kan? Pada saya tu lah, belasah-belasah sikit tu, okay, tutup kes lah. Kan? Tapi, ada askar saya ni, dia pergi lompat pagar, dia pergi curi spender. Kerja dia pergi curi spender dengan bra perempuan. Tak ada kerja lain. Aku pelik betul lah perangai dia ni. Nak jadi cerita, satu hari, orang kampung tangkap dia. Orang kampung tangkap dia, belasah-belasah dia, tengok-tengok, askar dekat Kem Desa Pahlawan. Hantar kat polis. Balai Polis Kok Lanas. Okey. Balai Polis Kok Lanas, siasat sikit, tanya daripada mana? Cakap daripada 16 RMD. Kebetulan saya pula duty officer malam tu kat batalion. Kan? Saya pun dapat telefon, bayang bang, saya dah kena duty. Waktu lieutenant muda, saya duty sebulan. Biasalah, zaman kena ragging, jangan tanya. Askar lieutenant muda, lieutenant kalau duty sebulan, setiap sebulan tu 24 jam sebulan. Itu normal. Itu normal. Pakai putih kan? Ya, pakai putih. Kan? Okay? Jadi saya malam tu kebetulan hujan, jadi tak boleh pakai putih. Saya pakai bush jacket dengan tongkat. Mana tongkat? Nak tunjuk tu. Dengan tongkat. Kan askar zaman dulu ada tongkat pendek. Pegawai ada tongkat pendek letak tu. Polis telefon. Saya tuan, ni saya Lance Corporal ni daripada Balai Polis Kok Lanas. Ni ada anak buah tuan ni kena tangkap ni. Dia ada kesalahan ni. Tolong tuan datang balai. Kita dengan mata tengah merah malam-malam. Saya bagi tahu saya punya RP. RP ni macam MP lah, tapi kat batalion. Regimental Police. RP lah askar-askar yang paling garang, paling tegas, dia akan jadi RP dalam batalion. Okay, panggil RP ikut saya. Lepas tu panggil kereta, Land Rover ikut saya. So MP Land Rover datang, saya pun naik. RP 2 orang ada belakang. Regimental Police 2 orang. Polis pasukan. Okay. So pergi Balai Polis Kok Lanas. Sampai Balai Polis Kok Lanas, saya pun, bang, lieutenant muda bang, dengan topi, dengan picap, kan, dengan pakai bush jacket smart, butang-butang emas, pingat-pingat, ada sikit lah waktu lieutenant muda. Dengan tongkat, betul, Assalamualaikum. Baik saya. Assalamualaikum. Saya lieutenant muda Fitri, saya nak tanya, ada anggota tentera saya kena tahan ke? Yang polis kat situ bagi tahu lah, ada tuan, dekat dalam. Saya minta izin boleh tak? Boleh tak saya nak masuk, nak melawat saya punya anggota? Polis tu pun, saya lembut je suara saya. Lepas tu polis tu kata, boleh kan? Boleh, mari. Kan? Polis tu bawa saya ke lock up belakang. Dia buka kunci, saya masuk, saya terajang terus, gedegang, bodoh, bangang, saya hempuk, tepuk. Depan polis tu saya belasah. Saya belasah anak buah saya dalam tu. Bodoh, bangang pun, guna pun gedebang saya belasah. Polis tu jerit, tuan, jangan tuan, mati jangan tuan, mati. Tuan, kalau mati tuan, saya jawab tuan. Tuan, kalau mati budak askar tuan ni, saya jawab tuan. Dia duduk kat balai tuan. Tuan, jangan tuan. Lepas tu kata, apa tu saya pun ubah suara balik. Jadi, corporal macam mana tak? Boleh tak saya bawa balik saya punya anggota ni?
Tak apa tuan, tuan bawa balik camp lah tuan. Tuan bawa balik camp. Kan? Saya pun panggil RP tu RP. Bawa balik. Bawa balik. Naik kat Land Rover. Land Rover saya duduk depan. Sebelah saya driver. Belakang. Sepanjang-panjang daripada balai polis Kok Lannas tu sampai masuk camp Kok Lannas, kan? Kat belakang saya dengar gedebak gedebuk. Saya bagi lesen dah kat RP diorang tu. Kan? Belasah. Saya duduk buat muka tak bersalah ya. Gedebak gedebuk. Buka radio kau sikit. Tak dengar. Gedebak gedebuk. Sampai kat sana. Sampai dekat camp, kat balai pengawal lah. Saya punya duty boss, sarjan bertugas dah ada dah. Sampai kat sarjan bos, saya nak rehat. Ini sarjan buatlah apa-apa yang patut dah. Besok jangan pandai-pandai lah. Jangan ni sudahlah dah. Saya kata tu. Kata terima kasih tuan. Silakan. Itulah kisah. Dulu. Kan? Dulu. Jadi balik pada soalan tadi tu, dia kata tuan, kalau askar zaman dulu dengan sekarang tu dulu kami buat macam tu. Nak buat hampir gatal. Dia kalau wajah nakal sekalipun, biarlah logik. Kan? Askar dilatih ganas, dilatih sebagai benda semua ni. Kau lompat pagar tanpa ditangkap, okey lagi. Lepas tu kamu nakal tu biarlah logik. Lompat pagar, lepas tu pergi lepak kedai kopi ke, pergi dating ke, apa, nampaklah logik sikit. Ini pergi lompat pagar, lepas tu pergi curi spender orang dekat Ampayan. Aduh, memalukan saya. Kan? Saya lompat pagar, saya pergi main mesin tuan. Tak apa, itu nakal. Saya malah cakap apa? Itu nakal. Kan? Lompat pagar pergi main mesin kuda, masih nampaklah ada logik. Askar. Boleh. Ganah. Okey lah ini. Kau curi suar dalam, kau curi beras dekat Ampayan orang kampung. Aduh, hilang ganah kau tu. Aduh, macam-macam. Dah. Kan? Kenangan. Ini mesti ada orang rekod ni. Confirm ada orang rekod ni. Korang macam ni, kalau nak rekod saya punya sembang-sembang boleh, tapi kalau you pun korang upload tu, korang letaklah video tu penuh, jangan letak banyak part kan. Aduh, saya tahu dah mesti ada orang rekodnya. Bila saya nak bercerita ni mesti orang rekod. Ni rekod. Letak, up to you. Okey je. Kan. Tuan main bola boleh pakai minyak tarung ke boleh? Okay. Bagi tahu sikit tuan budak mana yang buat perangai macam tu. Dululah, ini kisah tahun 99, 2000. Lama dah pencen dah semua ni. Kan? Aduh, aku dulu betul nak tanya lah. Itu kalau nak cerita kisah-kisah dulu ni, ya Allah, macam-macam. Kan? Macam-macam hal. Yang datang bawa perut pun ada tak? Tuan, tengok, lawa nak ada. Tuan, kenapa? Nak jumpa tuan boleh? Nanti. Jumpa saya punya sarjan lah. Lepas tu sarjan datang, kenapa ni? Tuan, saya dah mengandung, tuan. Apa dia? Mengandung? Kan? Itu ada kan 4-5 kes saya pun. Dulu ni, kisah dulu ni. Aduh, kita pun... Ya adik mengandung ke? Ya bulan macam mana boleh tahu mengandung? Ya ke? Saya tepuk kepala. Aduh, macam mana aku nak buat ni? Sejak bila pula aku jadi pejabat kaunseling ni? Kan? Sama macam hal. Kan? Pegawai zaman dulu memang macam-macam hal. Pening. Kan? Tapi kami backup anak buah kami. Sayang gila. Saya kepung stesen bas Kota Baru. Kebetulan malam tu saya duty officer. Saya pergi kepung dengan 2-3 truk dengan berpuluh-puluh biji motor kepung. Balai stesen bas Kota Baru. Ada kes kat dulu tu. Kepung, kejar habis.
Sunyi sepi satu bandar Kota Baru. Balik, dah tahu dah, confirm kena marah dengan CO. Kena marah dengan CO, dengan Panglima Brigade. Confirm kena marah, kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah. Besok pagi baris. Besok pagi berbaris satu batalion. Kat Padang Kawat, berbaris satu batalion. Kan? Satu batalion berbaris. CO saya waktu tu, Lieutenant Colonel Razali Ahmad, arwah dah. Beliau meninggal sebagai Lieutenant General Razali Ahmad. Okay. Orang panggil dia, gelaran dia adalah Bapa Harimau. Itulah CO saya. Kita tunggu ketibaan CO. Satu batalion dah baris ni. Tunggu ketibaan CO. CO pun datang. CO datang, naik dekat pentas, ambil tabik hormat. Lepas tu, dia pegang mikrofon, dia cakap. Dia boleh bercakap. Dia ada lorat sikit dia. Kena Razali ni. Sekarang beliau dah meninggal lah, almarhum ni. Saya dapat tahu. Sebab dia lorat ni sebab dia Port C train. Dia cadet dia waktu dekat Australia. Saya dapat tahu terdapat anggota-anggota saya yang pergi bergaduh dengan orang-orang malam semalam. Terjadi kejadian dan saya dapat telefon daripada Panglima Brigade dan juga Ketua Polis Daerah Kota Baru. Siapa yang terlibat semalam? Semua senyap. Tak mengaku ni. Satu batalion. Tak mengaku. Pegawai-pegawai duduk depan termasuk saya. Saya bawa lah. Tak mengaku, semua senyap. Cepat, siapa yang mengaku? Semua tak mengaku. Kita sebagai tentera yang berdisiplin tidak boleh buat begitu. Kita mestilah bla 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 bla. Dia cakap, dia popek. Kita pun dengar. Semua berdiri, satu batalion berdiri dalam keadaan tegak. Kan? Lepas tu, itu saja saya nak cakap. Sebelum saya nak akhirkan ucapan saya nak bertanya. Semalam kamu pergi bergaduh tu, menang ke kalah? Satu batalion jawab, menang tuan! Bagus. Nasib baik menang. Kalau kalah, mampus kau dengan aku. Kami dalam baris semua nak tergelak. Kan? Bagus. Nasib baik menang, dia kata. Kalau kalah, siap kamu dengan saya. Dah, semua masuk pejabat. Semua pergi kerja. Itu CEO zaman dulu. Kan? Saya dalam hati saya, confirm aku kena cas dah ni. Confirm aku kena lagi. Duty officer tambah lagi 3 bulan dah, confirm. Satu batalion confirm kena ni, kena hukuman. Tak ada. Okey, sebab kesnya, kan, ada orang gedebek, grup gedebek dekat Kota Baru dulu, dia pergi belasah kami punya perebet-perebet soldadu muda. Soldadu muda pergi bandar, kami bagi keluar. Soldadu muda yang baru lapor ke pasukan, diorang nak keluar, diorang kena pakai lengan panjang, kena pakai tie. Jadi mereka ni kena kacau dan dibelasah oleh geng-geng gedebek lah, geng-geng Samsing dekat Kota Baru. Dapat tahu kat kami, satu batalion turun, kepung kawasan tu, cari, memang dapat. Memang kami dapat jumpa orang tu. Kan? Tapi yang best dia itulah CEO jawab, nasib baik menang. Dia kata, nasib baik menang. 16 RMD. Batalion Harimau Pantai Timur. Itulah sejarahnya. Itu pasukan pertama saya. Kes tu pernah dengar dulu dekat terminal Kota Baru. Itulah. Stesen bas Kota Baru. Saya lah kepala dia. Sebab apa saya kepala? Sebab saya duty officer. saya pegawai bertugas waktu tu. Ini kisah dulu. Saya harap semangat tu ada lah. Semangat tu masih ada sampai sekarang. Harap begitu. Korang layan saya sembang ni. Kisah-kisah lama lah. Kan? Okay. Meja bertumbuk dengan orang gedebek tu ke? Tak sempat. Saya punya corporal dengan sarjan dapat dulu. Saya sampai dengan Land Rover. Kan sebab duty officer, kita boleh nak naik kereta awam, kena naik Land Rover tentera. Sampai dekat tu, tengok anak-anak buah saya penuh dekat Kota Baru ni. Kata, kenapa ni? Kata, balik. Lepas tu datanglah sarjan 2 orang, 3 orang kat saya. Tuan, apa cerita?
Dah tuan, dah selesai dah. Mana orang-orang yang belasah budak kita tu? Ada dalam tong sampah lah. Dia orang belasah, dia campak dalam tong sampah. Orang yang gedebek tu, dia orang belasah, dia campak dalam tong sampah. Tong sampah besar tu. Saya tak sempat buat apa. Saya tengok je. Okey, balik. Balik. Tu kisah lama. Tanyalah sejarah saya, orang yang dalam tentera dia orang tahu. Tu rekod yang kedua pula dekat Bandar Johor Jaya. Taman Johor Jaya. Johor Bahru. Kes tu saya kena tahan dengan MP. Itu kes 49 jahanam. 49 pegawai. Waktu tu geng yang Pulau Dah semua nak turun. Saya kata jangan, ini kalau turun jahanam Taman Johor Jaya ni. Ni dulu. Dulu. Kan sebab dia macam ni, askar punya prinsip senang je. Dan dia tak kacau orang, jangan kacau dia. Mereka tak kacau orang. Mereka sayang kat rakyat. Dia tahu lah. Tapi kalau askar yang buat salah, tolong report kat askar. Nak tahu kenapa? Macam kisah tadi ya. Saya bagi tahu. Kan? Kalau askar tu buat salah, anda tolong bagi tahu pada tentera. Nak tahu kenapa? Tengok tentera belasah tu. Belasah macam mana? Tengok macam mana? Teruk bang. Saya tahu. Okay. Sebab tu kalau macam dulu lah pergi balai polis kan. Polis kalau ada kes tentang tentera, polis dengan tentera ni memang rapat lah. Kadang-kadang bergaduh tu normal. Dia kalau kita pergi balai dulu, kalau ada tentera buat kes, kecuali kes jenayah besar lah kan? Kalau buat kes-kes yang bodoh-bodoh lah kata orang, kes tu lah, kes ni lah, polis akan serah pada tentera je kan. Sebab polis pun dah tahu dah, budak askar ni kalau dihantar balik dalam camp mampus je. Memang betul, memang kena kan. Memang kena teruk, dah tahu dah. Okay. Aduh. Saya anak buah Sarjan Major RSM Mahazir Raja Pulada. Polis serah kat MP. Betul dia serah kat MP atau serah kat batalion? Betul. Tuan kena belasah tak? Pernah. Saya pun pernah kena belasah dengan pegawai. Belasah. Kalau saya cerita akan sedih kan. Saya pernah kena forward roll dan dimalukan di hadapan, tapi macam ni, salah saya. Dia kena gentleman lah. Ada benda yang kita buat salah, kita kena mengaku. Saya kena forward roll di hadapan 25 batalion askar Melayu. Dekat mana? Tu Padang Kawat Pusasda. Dekat tu. Saya kena forward roll. Pegawai tau. Kena forward roll. Tapi salah saya. Kan? Dah salah. Kan? Padang Kawat Pusasda, tahu besar mana tu? Saya kena kawat forward roll. Kena forward roll. Di hadapan 25 batalion askar Melayu. Waktu tu 20 tengah buat pembarisan askar Melayu, 25 batalion ada situ. Tuan buat apa? Nakai. Besar tak? Tuan dah sukat padang tu ya? Saya dah sukat dengan cara forward roll. Forward roll tu macam mana? Guys, tolong bagi tahu dia forward roll tu macam mana. Curi spender juga ke? Tak main lah curi spender kan. Saya punya nakai tu lain macam sikit. Satu-satunya pegawai yang kena forward roll dekat Padang Kawat Pusasda, saya. Sebab dia senang ya. Tapi yang suruh saya forward roll tu pula general. General suruh. Saya pun baik. Jangan banyak cakap. Jalan. Tak setia punya pasal. Forward roll. Okay. Pandai buat, pandai tanggung. Okay. Okay. Sebab tu orang panggil saya jebat dari darat. Orang yang mengisytiharkan saya adalah pegawai yang paling nakal dalam tentera, adalah Panglima Angkatan Tentera Jeneral Zulkifli, Jeneral Tan Sri Datuk Sri
Zulkifli Zainal Abidin, Panglima Angkatan Tentera. Beliau lah orang yang bagi saya gelaran. Itulah budak paling nakal tentara darat. Saya, dia yang bagi tahu. Waktu tu dia Panglima Tentera Darat, 4 bintang. Depan-depan jeneral-jeneral lain ni, dia bagi tahu, saya datang nak jumpa dia. Saya bagi tahu, Assalamualaikum Datuk Sri. Dia pun tengok, ni jeneral-jeneral, itulah dia pegawai yang paling nakal kat tentera tu. Dia tunjuk ke saya. Saya pun senyap. Nak kata apa? Nak kata apa? Lepas tu dia dinaikkan jadi Panglima Angkatan Tentera kan. Dah pencen lah, sama-sama pencen. Tuan cerita sikit cara live pengalaman tuan dekat Bukit Kayu Hitam tu. Yang saya tembak orang tu lah. Saya tembak orang tu tembus tu. Tayar tembus, tapi itulah saya masih teringat di tayar tu lalu sebelah ni. Kalau tidak, kepala aku bawah tayar. Allahu Akbar. Guys, pukul 11 lah. Sekarang saya tak boleh buat kerja lah. Okay, nanti kita sambung live lah. Cukup lah tu. Nah, cukup lah tu. Okay. Nanti kita sambung lah. Terima kasih kerana temankan saya buat kerja. Saya kadang-kadang masing-masing ni bercerita ni tak lebih seperti seorang abang bercerita pada adik, tak lebih macam seorang ayah cerita pada anak. Macam tu je. Dan orang yang dah pencen macam saya, apa lagi yang kami ada hanyalah memori-memori yang kami kongsikan. Kan? Itu saja. Semoga dengan memori-memori yang orang pencen macam saya kongsikan ni, dia jadi panduan. Selain daripada hiburan, dia jadi panduan, dia jadi ambil pengajaran. Itulah dia sebenarnya.